Porsi santapan sanubari pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bersedia menggerakkan kira-kira 600 pegawai bomba bantuan siswa PBBS bagi menyertai 24,000 pegawai dan anggota jabatan berkenaan dalam operasi ketika musim monsun Timur Laut. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM, Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, pegawai PBBS berkenaan bakal ditugaskan bagi menghadapi situasi menyelamat ketika bencana banjir atau ribut mengikut lokasi balai bomba yang berhampiran kediaman masing-masing, serta menambah kesemua pegawai PBBS itu merupakan pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Sejumlah 38,000 sukarelawan Southern Volunteers SV bersedia untuk digerakkan bagi memberi bantuan jika banjir berlaku di negeri Johor susulan ramalan monsun Timur Laut 2023-2024 bermula pada Sabtu lepas sehingga bulan Mac 2024. Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor, Sukan Belia dan Sukarelawan Datuk On Jabar berkata, bantuan sukarelawan SV meliputi persediaan sebelum, semasa dan pasca banjir. Selain itu katanya, sukarelawan SV menjalani pelbagai kursus persediaan bagi menghadapi bencana banjir dengan kerjasama pelbagai agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kementerian Kesihatan KKM bersedia dan telah mengenal pasti pasukan perubatan bantuan yang boleh digerakkan ke Semenanjung Gaza sebaik saja kebenaran diberikan. KKM menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa penghantaran pasukan berkenaan masih belum dibenarkan kerana mengambil kira keadaan semasa peperangan yang berlaku di kawasan tersebut. Menurut kenyataan itu lagi, penghantaran pasukan itu akan dibuat menerusi kerjasama pihak Kementerian Luar Negeri dan agensi awam lain serta koordinasi oleh pihak Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC giat melaksanakan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok bermula dari tahun 2001 hingga 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai pentingnya kawasan liputan hijau dan hutan untuk kesejahteraan dan kualiti hidup selain usaha untuk menambah baik ekosistem dan biodiversiti negara. Orang ramai boleh menyertai kempen ini dengan menanam pokok dan memuat naik gambar pokok yang telah ditanam melalui aplikasi Mudah Alih Penghijauan Malaysia atau di laman web www.100jutapokok.gov.my. Tanam, rekod dan tebus ganjaran menarik. Bukan itu sahaja, individu atau syarikat swasta yang menyalurkan sumbangan dana kewangan bagi kempen ini kepada Yayasan Hijau Malaysia berpeluang mendapat potongan cukai sebanyak 10%. Maklumat lanjut boleh hubungi 03-8861-7811 atau email ke write-to-us@yahijau.com. Jangan lupa muat turun aplikasi Penghijauan Malaysia di Apple App Store, Google Play dan Huawei Apps Gallery. Ayo hijaukan Malaysia. Kita tanam pokok dan jayakan program kempen penanaman 100 juta pokok. Marilah bersama-sama menyumbang kepada Malaysia yang lebih lestari dan hijau. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi 100 juta pokok. Tanda pagar pokok kita, kehidupan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Kapsul Masa. Pada tanggal 27 April 2014, Bengkel Kajian dan Pemahaman Kes Jenayah Syariah diadakan di Kuala Lumpur selama 3 hari. Bengkel Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi ini diadakan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada saksi-saksi kes perbicaraan jenayah syariah.
Pegawai penyiasat perlu diberi penerangan dalam menguruskan pemeriksaan dan penggeledahan di lokasi kes, penahanan orang yang disyaki melalui pelaksanaan waran tangkap yang dimohon pada peringkat penyiasatan kes dan lain-lain. Bengkel ini juga dapat memberi pendedahan kepada para peserta mengenai kaedah-kaedah penyiasatan dan pengurusan kes serta memberi pemahaman berkenaan tanggungjawab setiap saksi kes jenayah syariah. Sesungguhnya, bengkel ini mampu memantapkan jentera penguatkuasaan dan penawaan kes jenayah syariah khususnya di wilayah persekutuan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Wadah ilmu sepanjang hari berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah. Kita yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Beberapa pendapat yang dapat kita terima supaya keadaan masyarakat itu duduk dalam keadaan harmoni dan tidak ada pergaduhan, perbunuhan. Mungkin di Malaysia tidak ada perbunuhan kerana fanatik kepada satu-satu pandangan, tapi di setengah-setengah negara ada sampai begitu terlalu fanatik kepada pandangan seseorang guru mereka, maka mereka akan berbunuhan. Jadi itulah buat permulaan dahulu Syafiq yang boleh saya kongsikan. Jelaskan doktor, bagaimanakah hari ini Islam itu sendiri? Bersamaan 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. Jom kita nak hidupkan lagi seharian hari ini dengan perkara yang baik-baik. Sebab apa? Tanda Allah melihat kita dengan cinta dan kasih sayangnya adalah ketika kita rindu melakukan kebaikan. Ini yang penting ni kan. Sebab setiap hari kita perlu buat baik, sebarkan kebaikan dan hantarkan lagi kebaikan untuk akaun pahala kita. Supaya di akhirat nanti
tempat kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Okey. Dan terima kasih tim Warna Pagi yang sama-sama sediakan pengisian sebentar tadi. Kita teruskan lagi selepas ni ada rancangan syariah dan perundangan. Kita beri dahulu bersama dengan lagu dari Hijaz, Sandiwara. Kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jadikan aku selalu bertasbih lafaz namamu pagi hingga purnama. Hanyalah padamu aku berserah jiwa di dunia fana ini sementara. Perjalanan ini ada jauh dan dekat, laluan itu ada landai dan berduri. Hidayahkanlah aku jalan keredaanmu, jauhkan aku
kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Bual bicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan. Turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Hibah ini mestilah dilakukan dengan kasih sayang, dengan tujuan yang baik. Pencegahan keganasan terhadap wanita kan. Yang ini khusus kepada pencegahan dan penyelesaian konflik. Di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawaran khas untuk pelajar asnaf lepasan SPM. Yayasan Unity membuka peluang kepada pelajar lepasan SPM dari keluarga asnaf untuk melanjutkan pelajaran ke kolej swasta yang terbaik di peringkat diploma dengan tajaan Yayasan Unity. Tawaran ini terhad sehingga 17 November 2023 untuk 100 pelajar pertama yang memenuhi syarat kemasukan hanya 3 kredit. Untuk maklumat lanjut hubungi segera 0327796202 0327796202. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo, berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah kebajikan dan pendidikan anjuran YADIM. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank YADIM 5660105428 atau layari laman sesama YADIM www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita nak teruskan lagi bual bicara kita perkongsian ilmu menerusi di Aspirasi 101. Saya Syafiq Saleh nak temankan anda di rancangan syariah dan perundangan. Jom sama-sama kita nak ajak anda juga tonton di YouTube IKIM, Facebook IKIM. Follow rapat-rapat, like, komen, share. Sebab apa? Kita nak belajar lagi tentang perlembagaan, undang-undang dan juga syariah itu yang kita nak faham betul-betul. Okey, dan menerusi pertemuan pada kali ini kita nak bersama-sama dengan tetamu kita yang dah bersedia dekat konti ni. Jom nak mengalu-alukan kehadiran ketibaan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, merupakan fellow kehormat Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, merangkap pensyarah Jabatan Syariah dan Undang-Undang Universiti Melaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kan? Ini kali yang pertama kita bertemu setelah Prof balik pulang dari Turki baru ni kan? Masya Allah. Tapi itulah orang kata yang mana bila pergi membawa peranan tu untuk kita nak buat segala persiapan tugasan juga di sana kan. Alhamdulillah. Namun kembali ke Malaysia ni orang kata sedikit sebanyak dapatlah juga melihat kan suasana sekali kat sana. Ubah angin. Betul-betul. Sebabnya kadang-kadang kita perlu memantau juga kan Prof, bagaimana situasi keadaan di sana dari sudut undang-undang. Prof sendiri lah kan menghasilkan kajian-kajian dan nanti balik nak kena mengajar juga pelajar-pelajar dekat sini kan. Semua itu adalah pengalaman yang ditambah lagi kan. Macam mana Prof, okey kah di UM sana semua? Semua berjalan dengan mengikut jadual lah. Sekarang semester jadi kuliah lah. Sedang berjalan. Okay, berapa kelas untuk sesi ni? 3. Wow, okey. InsyaAllah kita harapkan dapat dibawakan sesi kelas dengan sebaik mungkin insyaAllah. Okey, untuk kali ini Prof, kita nak bincang berkaitan dengan memahami hukuman kesalahan syariah. Ini yang penting ni. Sebab dekat Malaysia kita tahu ada undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. Dan kita nak faham bagaimana hukuman kesalahan syariah itu dengan lebih lanjut. Okey, dan menurut hukuman ataupun menurut fiqh, hukum, hudud, qisas, ta'zir, kita nak tahu bagaimana kedudukan hukuman kesalahan syariah menurut undang-undang di negara kita, Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafiq kerana berpeluang lagi untuk kita bersiaran pada pagi ini. Betul.
Saya ingat bila saya lihat balik, saya membuat reflection kepada tajuk-tajuk yang dibincangkanlah di sesi ini, di ruangan ini. Banyaknya saya berbincang tentang kesalahan, kesalahan, dan ada elemen hukuman tu sekaligus apabila kita membincangkan tentang fik jenayah, kerana istilah hudud kisos ta'zir itu adalah sebenarnya ukubah, hukuman bagi kesalahan-kesalahan tertentu. Jadi secara tidak langsung perbincangan telah dibuatlah tentang hukuman, Cuma hari ini kita nak kaitkanlah dengan kedudukan hukuman berkenaan, mengikut fik itu, adakah dia juga diserapkan atau diterapkan dalam undang-undang, Betul. Kerana ada juga orang tanya kan, okeylah, bila berlaku sesuatu insiden yang yang diketahui awam lah, insiden jenayah hudud atau kisos tu, mereka tanya, okey, kenapa tak laksanakan hukuman tu mengikut hudud ataupun mengikut kisos kan? Jadi mereka tanya soalan itu. Jadi jawapannya ialah yang itu tu yang kita belajar tu adalah fik, fiqh. Fiqh ni dia dalam kitab lah. Fiqh dalam kitab. Yang ada dalam undang-undang tu adalah undang-undang. Jadi jika fiqh tu ditranslatekan ataupun dipindahkan menjadi undang-undang, barulah kita boleh melaksanakan hukum-hukum fiqh itu mengikut undang-undang. Jadi itu yang kita perlu fahamlah, bermakna walaupun kita ada sumber fiqh, kita juga perlu kepada sumber undang-undang untuk melaksanakannya. Jadi yang praktikal bagaimana nak aplikasi prinsip-prinsip fiqh itu perlu kepada undang-undang. Jadi untuk undang-undang tu kita lihatlah apakah undang-undang utama negara kita. Dalam negara kita ini, undang-undang utama adalah Perlembagaan Persekutuan. Jadi di manakah perlembagaan menyebut tentang pelaksanaan undang-undang jenayah Islam itu? Kita boleh dapati di dalam senarai 2 jadual ke-9 di dalam perlembagaan itu sendiri yang memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah. Sebelum tu saya undur sikit. Kuasa pelaksanaan undang-undang Islam ni adalah kuasa negeri, negeri-negeri. Jadi setiap negeri ada kuasa untuk mengadakan kesalahan dan hukuman yang boleh dilaksanakan di Mahkamah Syariah, yang mana kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan terhadap perintah agama, namanya ataupun istilahnya yang diberikan di bawah perlembagaan ialah kesalahan-kesalahan terhadap perintah agama, yang dilakukan oleh orang-orang Islam lah. Jadi bermaksud pihak berkuasa negeri mempunyai kuasa untuk membuat kesalahan terhadap perintah agama. Tetapi tak boleh kesalahan itu termasuk dalam bidang kuasa persekutuan. Jadi itulah yang dimaksudkan punca kuasa. Bagaimana bolehkah kita mengambil hudud, kisos dan ta'zir itu dan menjadikannya kesalahan dan hukuman yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah? Boleh, terhad kerana di situ dah disebut tak boleh ambil bidang kuasa yang ada dalam persekutuan. Bermakna ada kesalahan-kesalahan jenayah berat diletakkan dalam statut awam, diletakkan dalam undang-undang awam supaya dia boleh terpakai kepada semua. Tak kira bangsa, tak kira siapa sajalah. Siapa yang melakukan kesalahan, contohnya membunuh, mencuri, merompak, meragut, dia tak kira bangsa, tak kira umur, tak kira latar belakang, siapa sajalah yang melakukan kesalahan berkenaan di negara kita akan tertakluk kepada undang-undang itu. Tetapi dalam maksud undang-undang Islam ataupun undang-undang jenayah Islam ataupun undang-undang jenayah syariah ini, dia terhad kepada orang yang beragama Islam sahaja. Justru tak boleh samalah, tak bolehlah ada peruntukan kesalahan yang sama dalam undang-undang kesalahan jenayah syariah dan ada sama dengan kadang kesesaan contohnya. Dia tak macam mana nak laksanakan, ataupun adakah orang Islam tu akan terkena terpakai ataupun tertakluk kepada dua bentuk undang-undang. Jadi tak adil lah pula macam tu kan. Jadi berasaskan kepada kuasa yang diberikan oleh perlembagaan tadi, iaitu boleh buat kesalahan dan hukuman terhadap perintah agama Islam,
yang mana dia terpakai kepada orang Islam saja, maka itulah yang kita wujudkan enactment kesalahan jenayah syariah. Okey. Ya, enactment kesalahan jenayah syariah itulah yang kita bincang selama ni kan. Peruntukan itu belum lagi lah, mungkin secara kemas ni tak kita bincang sangat ya. Kita mungkin bincang lepas ni. Dan ekoran daripada itu ada satu lagi sumber undang-undang. Ya, bila macam tu, sejauh mana pula Mahkamah Syariah nak mengenakan hukuman tu? Bolehkah laksanakan hudud, qisas dan ta'zir tu? Yang ini perlembagaan tak sebut. Ya, perlembagaan tak kata pun tak boleh laksana hudud, perlembagaan tak kata pun tak boleh laksana qisas ataupun ta'zir. Tetapi ada satu akta, itu ada statut yang namanya ialah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 1965. Dah lama lah tu ya, belum lahir lagi, saya pun belum lahir. Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Ini yang kita kenali sebagai Akta 355 tu. Yang orang sebut kan Akta 355, RUU 355, yang inilah. Yang mana dalam akta ini disebut bahawa Mahkamah Syariah boleh mengenakan hukuman apa jua kesalahan terhadap perintah agama tadi, tetapi hak dia adalah 6 bulan penjara, RM1,000 denda atau 6 kali sebatan. Itu aja. Kemudian akta 355 ini dipinda pada tahun 1984. Berapa tahun lepas ya? 39 tahun lepas ya. Dipinda menjadikannya 3 tahun penjara, RM5,000 denda atau 6 kali sebatan. Ini yang kita panggil 356 ya, yang selalu diperkatakan 356 ya. Akta 355 hanya memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk menjatuhkan hukuman tak boleh lebih daripada 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Jadi inilah hukumannya yang diperuntukkan untuk menghukum kesalahan-kesalahan jenayah syariah ataupun kesalahan-kesalahan terhadap perintah agama yang diberikan kuasanya oleh Perlembagaan Persekutuan itu. Itulah kedudukannya ya. Kan kita faham bagaimana hukuman kesalahan syariah itu terletaknya macam mana kan, garis panduannya macam mana dan apa polisi-polisi yang terlibat di situ. Okey. Dan kita nak fahamkan lagi, kita nak tahu Prof selepas ni apa takat hukumannya. Nanti kita akan belajar dekat situ pula insya-Allah. Okey. Kita nak berehat seketika untuk anda, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, dan kalau ada soalan pertanyaan boleh juga hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004 mahupun boleh letakkan soalan dan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di dalam platform media sosial kita itu. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ni, kekal di Radio IKIM. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma
Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq Saleh. Saya berada di Aspirasi 10.1 dan kita mendengarkan rancangan syariah dan perendangan bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, merupakan fellow kehormat Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, merangkap pensyarah dari Jabatan Syariah dan Undang-Undang Universiti Melaya. Okey, kita bincang hari ini berkaitan tajuk memahami hukuman kesalahan syariah. Anda boleh tonton di YouTube, di Facebook sekarang sebab kita sedang bersiaran langsung di situ. Okey Prof, kita nak tahu lagi Prof tentang isu hukuman kesalahan syariah ini. Kita nak tahu apa takat hukumannya. Adakah dia melibatkan had-had tertentu? Apa yang boleh sampai takat mana hukuman itu dijatuhkan? Macam mana Prof, silakan. Jadi sebenarnya saya jelaskan tadi, akta utamanya tentang bidang kuasa hukuman ni ialah Akta Mahkamah Syariah tadilah ya, Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965, pindaan 1984 ya. Yang kita kenali sebagai Akta 355. Yeah. Jadi dialah yang memberikan takatnya, iaitu Mahkamah Syariah whatever apa saja kesalahan yang kita nak tafsirkan sebagai kesalahan terhadap perintah agama tu, dia hanya boleh dihukum dengan 3 tahun penjara atau RM5,000 denda atau 6 kali sebatan sahaja. Justru kalau katalah dalam enactment tu nak mengadakan hukuman bagi kesalahan zina contohnya. Kita dah tahu, kita belajar kan zina, hukuman dia kalau sabit 100 kali sebatan kan. Minum arak 80 kali sebatan. Apa lagi, merompak ya, dan sebagainya, mencuri, potong tangan dan sebagainya. Tapi itu semua tak boleh ada lah. Tak boleh. Kita boleh buat kesalahan zina atau persetubuhan luar nikah dalam enactment tu, tetapi hukuman maksimum adalah tadi sajalah. Itu kita boleh denda dia dengan RM5,000 denda. Yeah. Walaupun dia mengaku berzina tu kan. Walaupun dia mengaku berzina dan walaupun hakim contohnya kata kalau ikut hukum syarak ni kamu ni kena sebat 100 kali. Tapi dengan kuasa yang ada pada Mahkamah Syariah, pada mahkamah ini, mahkamah hanya boleh mengenakan hukuman maksimum 3 tahun penjara atau menyebat kamu dengan 6 kali sahaja atau mengenakan denda RM5,000. Itulah takatnya. Jadi apa juga kesalahan, sama ada di dalam kelompok hudud ya ataupun dalam kelompok takzir, kisos tak adalah ya, kisos tak jadi isu ya. Sebab kisos ni kesalahan membunuh ada dalam penal code, ada dalam kanun keseksaan ya. Tapi yang lain-lain itulah kita ada dalam enactment kesalahan syariah ni, kesalahan minum arak ya, minum minuman yang memabukkan, nama kesalahan tu. Kita ada kesalahan persetubuhan luar nikah ya. Kita juga ada kesalahan qazaf ya. Jadi walaupun ini adalah kesalahan-kesalahan yang ukubahnya adalah dalam kelompok hudud, tetapi oleh sebab takat yang dibenarkan oleh Akta Mahkamah Syariah tadi adalah setakat 356, maka itu sahajalah yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Syariah. Itulah ya kedudukannya. Baik. Okay. Kita lihat di situ bagaimana Mahkamah Syariah yang mana hak kuasanya di mana, takat mana kan. Okey, kita faham. Okey, bagaimana pula dengan pembahagian hukuman di bawah sesuatu enactment itu dibuat, Prof? Macam mana? Pembahagian di dalam enactment kesalahan jenayah syariah ataupun di wilayah persekutuan namanya Akta Kesalahan Jenayah Syariah wilayah persekutuan. Pembahagian kesalahan itu adalah di dalam ruang lingkup takzir lah ya. Kalau dia bukan hudud, dia bukan kisos, maka dari sudut fiqah kita namakannya takzir lah ya. Takzir ni ialah kesalahan-kesalahan dan hukuman yang dikanunkan berasaskan kepada undang-undang yang ada. Ya. Dia tidak mengikut kelompok tadilah, hudud, kisos, takzir ya. Kerana kita tahulah asal usul undang-undang negara kita ni kan, bukannya asalnya adalah kepada rujukan fuqaha ya, Muslim semua tak ya. Dia berasal, kalau undang-undang kita undang-undang utama jenayah ni kanun keseksaan daripada Indian Penal Code ya. Dan
kesalahan tadi yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan juga bukanlah dirangka dalam masa mereka ada maklumat yang jelas ataupun walaupun mereka ada tentang maklumat hudud qisas dan ta'zir itu, dia tak dibuat sedemikianlah kerana menganggap bahawa itu adalah Islamic law. Jadi undang-undang Islam ni ketika dulu dianggap sebagai undang-undang personal. Ya, undang-undang personal untuk orang-orang Islam sahaja. Walaupun saya sebut tadi rujukan kita adalah kanun kesesaan India, ya. Jangan ingat India maksud tak ada undang-undang Islam, ada sebenarnya. Ya, ada undang-undang Islam di India, di tak silap saya di Goa atau di Bengal ketika itu sudah ada kerajaan Islam, ya. Kerajaan Mughal ketika itu adalah kerajaan Islam dan mereka ada undang-undang Islam. Tetapi apabila British mahu mengambil Indian Penal Code dan memberi memasukkannya ke Malaysia, mereka tak ambil yang Islamic law tadi, ya. Walaupun mereka tahu bahawasanya kesalahan minum arak itu adalah kesalahan yang ada di Mughal ketika itu, tetapi dimasukkan dalam Penal Code hanyalah kesalahan salah laku oleh orang yang mabuk di tempat awam. Itu je lah yang dekat-dekat dia. Kalau nak jadikan kesalahan minum arak tu, dia dah jadi Islamic law. Ya, jadi mereka ambil dan letakkan dalam Penal Code kesalahan salah laku oleh orang yang mabuk di tempat awam. Lebih kurang lah tu. Ataupun bagi mereka ini memadai lah kerana biar boleh apply kepada semua yang mabuk, ya. Siapa yang mabuk lah, tak kira lah orang tu siapa, dia Muslim ke bukan Muslim, kalau dia mabuk dan dia buat perangai di tempat awam, jadi satu kesalahan, ya. Tapi nak jadikan minum arak tu satu kesalahan dengan sendirinya, dia dah jadi Islamic law, ya. Jadi mereka biarkan itu kepada inilah negeri lah, ya. Kalau sekarang ni kepada negeri lah untuk mengkanunkannya. Jadi negeri pun membuatlah bawah kesalahan berkaitan akidah, kesalahan berkaitan institusi agama, kesalahan berkaitan tata susila, kesalahan matrimoni dan sebagainya, bagi membentuk kesalahan terhadap perintah agama ni, ya. Jadi kita buat masa sekarang ni definisi tak adalah yang secara kita kata betul, bukan betul, definisi yang tepat lah mengenai apakah yang dikatakan kesalahan terhadap perintah agama tu. Tetapi secara praktikalnya kita dapati dalam enactment kesalahan jenayah syariah tu sudah ada 2-3 kategori, ya, 4 kategori sebenarnya. Kesalahan terhadap akidah, dan kita jadikan kesalahan-kesalahan tu dan hukuman tu tadilah Syafiq, ya, takat itu je. Betul. Ya, 356 tu. Kesalahan terhadap kesucian agama dan institusinya, termasuklah kesalahan minum arak tadi ataupun kesalahan qazaf tadi, juga dikenakan denda 5,000 atau penjara atau sebat, ya. Jadi susunan tu pula Syafiq, kalau ikutkan susunan hukuman tu, semua kesalahan jenayah syariah di bawah enactment kesalahan jenayah syariah itu apabila disabitkan boleh dikenakan denda, atau penjara, atau kombinasi kedua-duanya. Bagi kesalahan yang lebih berat lagi, dikenakan denda atau penjara atau sebat, atau mana-mana kombinasi dua. Jadi semua kesalahan di bawah enactment kesalahan jenayah syariah ini dimulakan dengan hukuman denda. Jadi denda dulu. Ya. Berbeza dengan dalam kanun keseksaan, dimulakan dengan penjara. Ya, penjara 20 tahun, penjara 5 tahun, penjara 10 tahun, ya, ataupun denda, ataupun sebat, ya. Tapi dah kesalahan jenayah syariah ini dimulakan dengan denda. Jadi tak heranlah kalau kita dengar, ya, banyak kesalahan jenayah syariah itu dijatuhi hukuman denda. Kenapa? Kerana itulah hukuman utamanya, ya. Apabila disabitkan boleh dikenakan denda, denda 2,000, 3,000 dan sebagainya. Ya, mengikut kepada peruntukanlah kesalahan apa yang disabitkan demikian, atau penjara, ya, ada jugalah hukuman penjara, ataupun denda, ya. Jadi itulah kedudukannya, ya, kesalahan hukuman yang ada di bawah enactment kesalahan jenayah syariah. Okey, baik, kita faham bagaimana di situ. Dan kalau kita mungkin agak rasa kurang lagi maklumat, saya kira kena lagi faham, kan, dan supaya kita harapkan undang-undang syariah ni bukan hanya semata-mata untuk memberikan sebagai denda semata-mata, tapi sebenarnya untuk melindungi kita dan nak mengawal keadaan kita sebenarnya. Dan sebagai pengajaran juga kepada pesalah. Sebab kalau kita lihat sendiri, orang yang
dijatuhkan hukuman syariah itu, kita pun mendapat pengajaran juga kan. Jadi kena ikut dan kita faham dekat situlah sebaik mungkin. Baik, kita nak berehat sekali lagi. Kita nak tahu selepas ni macam mana pelaksanaan hukuman penjara dan sebat pula macam mana mengikut mahkamah dan juga undang-undang syariah ini. Nanti kita belajar sama-sama insya-Allah. Okey, kita berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan pertanyaan terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Kita akan bincangkan lagi selepas ni. Okey, rehat seketika, kembali selepas ini. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah anda sedang bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube, juga di Facebook IKIM. Okey, kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, merupakan Fellow Kehormat Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM, berangkap pensyarah dari Jabatan Syariah dan Undang-Undang Universiti Malaya. Okey, bincang kita berkaitan dengan memahami hukum kesalahan syariah. Nanti kita nak fahamkan di sini macam mana sistemnya, apa polisinya, apa kaedahnya. Kita faham betul-betul dekat sini. Okey, jom kita nak dengarkan lagi Prof. Bagaimana pula pelaksanaan hukuman penjara dan sebat pula bagaimana mengikut undang-undang dan mahkamah syariah. Macam mana Prof? Silakan. Okey Syafiq. Tadi saya sebut denda adalah hukuman utama Denda hukuman utama diikuti oleh penjara dan sebatan. Susunan dalam setiap peruntukan tu macam itulah dimulakan dengan denda, penjara ataupun sebat sebagai alternatif dari segi denda dululah sebelum penjara. Betul. Okey, denda macam itulah bila dijatuhkan hukuman denda, maksudnya dia kena bayar denda lah. Kegagalan membayar denda tu akan membawa kepada hukuman penjara juga sebenarnya. Kalau gagal bayar denda. Biasa kalau didenda 2,000 atau 3,000 mereka kena bayar hari yang sama. Hari yang sama. Jadi kalau tak boleh bayar, mungkin dia akan buat rayuan, tak dikurangkan, ataupun kalau gagal juga boleh digantikan dengan hukuman penjara. Okey.
tentang hukuman penjara, bergantung kepada kesalahan apa ya. Kadang-kadang hakim juga mengenakan hukuman penjara bagi memberi pengajaran lah kepada pesalah dan juga kepada masyarakat ya. Supaya tak adalah orang tengok kata hukuman ringan saja diberikan oleh Mahkamah Syariah ya. Sebab itu pun dakwaannya ya, dakwaan yang diberikan yang diterima oleh Mahkamah Syariah lah ya, kata hukuman dia tak berat ya. Sebenarnya ada hukuman penjara yang dikenakan. Kalau hukuman penjara dijatuhkan kepada pesalah ni, maka dia akan dihantar ke penjara yang ada lah, di bawah penjara Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia ya, sama ada di mana-mana negeri lah ya yang dijatuhkan hukuman tu. Dan prosesnya masih seperti biasa ya, mereka akan dikenakan hukuman penjara, berada di bawah Jabatan Penjara Malaysia ikut tempoh berkenaan. Jadi bila mereka diterima di penjara tu, dipastikan terlebih dahulu adakah dia tiada rayuan terhadap hukuman tu. Kalau katalah penjara tu 14 hari ataupun sebulan ya, ataupun 2 bulan atau setahun, ya dipastikan pihak penjara kena pastikan terlebih dahululah bahawa tiada rayuan dikemukakan supaya mereka boleh bilang hari itu dengan betul lah ya. Bila terpakai hukuman itu bermula bila sehingga bila ya. Dan sekiranya rayuan dibuat ketika pesalah tu dalam penjara pun, maksudnya rayuan terhadap hukuman boleh dilakukan dalam tempoh 14 hari sebenarnya. Jadi kalau dia telah dihantar ke penjara dan 14 hari itu masih belum berakhir dan dia tiba-tiba orang kata trauma berada dalam penjara nak buat rayuan ya, mulalah cari lawyer, peguam syar'i untuk membantu mengemukakan rayuan dalam tempoh tersebut 14 hari kan. Bolehlah dia kemukakan rayuan tu. Kadang-kadang jarang berlaku macam ni, sebab macam mana nak buat tu, sebab nak tunggu rayuan tu mungkin tempoh penjara tu dah habis kan. Kalau penjara sebulan nak merayu lagi, adakah kena keluar balik kan. Jadi itu biasanya menyusahkan ya. Selalunya kalau nak merayu biarlah sebelum dihantar ke penjara ya, supaya urusan dokumen tu boleh diselesaikan oleh peguam ya. Sebat pula ya, sebat syariah ni dia berbeza daripada sebat sivil ya. Dulu satu ketika dahulu ada jugalah disebut bahawa sebat syariah ni macam satu penyiksaan ya, satu torture mereka dakwa. Sebenarnya tidak ya, sebat syariah ni berbeza sangat-sangat daripada sebat sivil. Saya rasa Syafiq pun pernah tengok ya demonstrasi sebat sivil ya. Sebat syariah jauh ya, tak ada macam tu. Sebab syariah kalau ikut undang-undang ya, dalam undang-undang ada dinyatakan saiz rotan tu. Saiz rotan tu dalam 1 meter panjang saja dan diameter dia pula dalam 1.25 cm. Ya, dan cara hayunan sebatan tu dinyatakan dalam undang-undang ya. Dia tak boleh angkat lebih daripada kepala. Ya, jadi tak boleh angkat lebih tinggi daripada kepala. Ada cara dia. Maksudnya pukulan tu, hayunan tu tidaklah menyiksakan. Dan kaedah sebatan tu ialah pesalah tu kena pakai baju. Ya, bukan didedahkan bahagian nak disebat tu. Dan dia boleh disebat di seluruh bahagian badan kecuali kepala, muka. Maksudnya biasanya amalannya dia disebat di bahagian belakang lah. Dan 6 kali sebatan saja maksimum. Ya, maksudnya tak sempat rasa sakit lah sebenarnya ya, kalau ikutkan. Tapi itu semua berlandaskan undang-undang ya. Dan sekiranya katalah orang itu pesalah itu dikenakan hukuman denda dan sebat, dia tak dipenjarakan ya. Tapi bagaimana nak laksanakan? Bolehlah dia disuruh datang ke penjara untuk dilaksanakan hukuman sebat tu. Mungkin dia perlu bermalam ya, datang daripada jauh kan, daripada mana, Kelang contohnya, perlu pergi ke Sungai Buloh contohnya. Jadi bermalamlah dulu di Sungai Buloh tu untuk disebat, contohnya lepas subuh besok kan. Jadi apakah bermalamnya dia di penjara tu dikira sebagai hukuman penjara? Tidak, itu orang kata tak direkodkanlah sebagai hukuman ya, sekadar orang kata menunggu untuk dikenakan hukuman sebat. Jadi ada kaedahnya lah ya, yang bersesuaian lah. Kalau kata hakim nak mengenakan hukuman sebat, ya ada sebat yang ada rotan yang khusus, tidak menyiksakan
dan dia di luar apa, kalau dulu pernah dituduh lah ini apa menyeksakannya sebab perempuan ke apa, tak. Walaupun perempuan juga disebat, contohnya bagi kesalahan, sebenarnya yang ada peruntukan hukuman sebat ni hanya ada 6 kesalahan saja, bukan semua. Minum arak contohnya, kesalahan berkaitan akidah, dan sebagainya. Ada 6, tak silap saya ada 6 saja kesalahan yang diperuntukkan dengan hukuman sebat. Jadi sikit sangat ya. Jadi kalau kata kena sebat pun wanita ataupun lelaki, sebab itu tidak orang kata disgrace lah, tidak menjatuhkan maruah, tidak kata apa orang kata memberikan ketidakadilan kepada wanita ataupun sebagainya. Sebab saya rasa adil ya, adil kalau lelaki dan wanita sama-sama disebat bagi kesalahan yang mereka lakukan tu, sebab kaedahnya memang menjagalah ke apa orang kata kehormatan ya, bukannya dia kena dedahkan bahagian badan untuk disebat, tak ada ya, seperti hukuman sivil tidak. Seperti sebat sivil kena dedahkan ya, tapi perempuan tak disebat ya yang bahagian sivil. Jadi kaedah-kaedah itulah yang kita kata bila clear kaedah itu, maka dia telah menafikanlah tuduhan bahawa sebab syariah ini adalah satu penyiksaan ya. Ia tak patut diadakan, ia perlu dihapuskan ya. Tidak ya, sebenarnya ia adalah ada cara dan kaedah yang telah diperjelaskan di dalam undang-undang yang kita perlu fahami bahawa ia adalah menepatilah kehendak hukuman ta'zir yang dikehendaki dalam Islam sebenarnya. Okey, baik. Ada satu lagi perkara, Prof. Bila kita cakap tentang undang-undang syariah dan juga mengikut apa enactment yang di mana diberikan kuasa kepada mahkamah syariah, selain daripada hukuman di atas yang Prof sebutkan tadi, ada tak tentang hukuman kesalahan bagi pemulihan akhlak ataupun akidah kan? Sebab kita tengok hari ini macam-macam juga fahamannya, macam-macam juga etiqad yang tak kena dengan syariah Islam. Bagaimana Prof untuk membendung isu ni? Betul. Perkara ni sebenarnya panjang ya, kalau kita nak bincangkan, Syafiq. Kalau kita ada masa nanti mungkin boleh buka tajuk khas. Boleh tajuk khas tentang ni. Sebenarnya ada ya, selain daripada hukuman denda penjara dan sebat sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta Mahkamah Syariah tadi, Bilangan Kuasa Jenayah, sebenarnya ada lagi satu peruntukan diberikan di bawah Seksyen 55 bahawasanya hukuman tambahan ataupun hukuman ganti kepada hukuman-hukuman tersebut tu ialah hakim boleh memerintahkan supaya pesalah tu dihantar ke pusat bimbingan Islam ya, untuk orang kata dipulihkanlah akidahnya ataupun akhlaknya. Ya, contoh kalau kesalahan itu melibatkan gadis bawah umur, hakim tengok tak sesuai ni denda kan, tak sesuai ni penjara, tak sesuai ni sebat ni, yang sesuai ialah bond berkelakuan baik ataupun diperintahkan dihantar ke pusat bimbingan Islam untuk dipulihkan akhlak. Ataupun bagi kesalahan-kesalahan akidah ya Syafiq, contoh yang terlibat dengan ajaran salah ya, ajaran sesat, sebenarnya yang adalah berlaku dalam masyarakat kita kan. Jadi buat apa kita denda dia? Tak menjadi kesan ya. Kalau dia bayar denda, lepas tu adakah dijamin dia akan orang kata bertaubat kembali ke pangkal jalan? Tidak kan? Jadi bila macam ni, bila ada peruntukan ini, hakim boleh sebenarnya mengenakan hukuman iaitu diperintahkan ya, sebagai ganti hukuman-hukuman asas tadi, dia diperintahkan untuk dihantar ke pusat bimbingan Islam untuk dipulihkan akidahnya, supaya dia bertaubat ya. Dan di Selangor kita ada tu sebenarnya ya. Di Selangor ada pusat apa yang dipanggil Baitul Iman. Ini adalah digazetkan sebagai pusat bimbingan Islam lah, ataupun pusat pemulihan akidah di bawah Majlis Agama Islam Selangor ya, di Uluyam ya, kedudukan dia di Uluyam. Dan ada lagi di beberapa negeri yang ada pusat bimbingan Islam ni, sebenarnya boleh kendalikan ya pesalah-pesalah akidah tu yang sesuai lah untuk dipulihkan akidah, diminta bertaubat ya dan sebagainya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sedemikian ataupun sesetengah kesalahan yang memerlukan kepada pemulihan akidah, memang ada peruntukan undang-undang ya untuk memberikan budi bicara kepada hakim, untuk hakim guna budi bicaranya selain daripada mengenakan hukuman denda penjara ataupun sebat tadi, boleh juga sebagai tambahan atau sebagai ganti suruh dia dihantar ke pusat pemulihan berkenaan lah, supaya orang kata
kita rasa sedap hati sikit lah nak menghukum dia tu dengan hukuman yang sesuai supaya dia boleh dipulihkan akidah, tidak membawa ajaran sesat, menyebarkannya bila dia keluar nanti kan. Kalau kita kenakan hukuman denda atau penjara yang sekejap saja tanpa ada pembaharuan tu kan, pembaharuan dari segi akidah tu, kita khawatirlah dia akan keluar tu tak berubah apa-apa kan. Jadi itu akan merosakkan masyarakat lagi. Justru saya ingat ini satu peruntukan yang boleh dioptimumkan lah penggunaannya oleh hakim mahkamah syariah apabila berhadapan dengan kes-kes berkaitan akidah, ajaran salah, dan juga kes-kes moral lah melibatkan anak-anak gadis ataupun remaja bawah umur yang menjadi pesalah muda di mahkamah syariah. Itulah saya ingat ada peluang untuk kita gunakan lah sesuai lah digunakan oleh hakim. Baik, itu dia kan Prof. Kalau lihat di situ macam mana dalam sudut Islam itu, agama Islam menjaga pelbagai aspek lah kan, walaupun dari sudut undang-undang kesalahan sekalipun. Betul. Islam menjaga sehingga ke tahap itu kan, orang yang dalam kesalahan pun dijaga kan, orang yang dalam dilakukan kesalahan itu kepada dia pun dijaga juga. Jadi masing-masing tu ada hak-hak mereka yang tersendiri dan adil. Ada. Bila kita bercakap tentang pesalah ni Syafiq, janganlah kita anggap mereka ni orang yang untuk kita lepas geram, untuk kita hukum sehukum-hukumnya kan. Dalam pada melaksanakan hukuman tu juga kita perlu menjaga apa kita istilahkan sebagai kehormatan diri. Betul. Karomah insaniah. Dia sebagai manusia. Dia kena ada kemanusiaan itu dalam menghukum, bukannya kata kita main hentam saja, hukum sebab sekuat-kuatnya sebab lepas geram, tidak, ada kaedahnya yang kita perlu menjagalah, menjaga kehormatan diri mereka walaupun dia pesalah. Dia telah dihukum, sudahlah kan. Lepas tu dia sudah kata balik seperti biasa. Kita kembalikan dia kepada masyarakat dengan harapan dia sudah bertaubat, sudah serik, macam tu lah. Dan berubahlah memberi peluang lebih baik. Kedua, Hebatnya kan agama Islam itu dalam menjaga pelbagai aspek di situ, dan kita harapkan semua faham dan kita ingat kembali dalam apa yang Allah sediakan dalam sudut hukuman kesalahan syariah ini. Kita pun faham, kita ikut dan kita ikut peraturan Allah yang sediakan di situ. Masya Allah. Terima kasih Prof atas perkongsian ini. Saya kira sehingga waktu ni saja pertemuan kita panjang lebar lagi nak sambung ni. Ilmu tak belajar lagi ni. InsyaAllah jika ada masa lagi. Pecahan ni kan. Kita boleh belajar sama-sama ni. Mungkin ibu-ibu kita pun dah faham dah. Dah tahu dah macam mana pembahagian undang-undang syariah itu kan. Kita boleh dapat ijazah. Teringin nak dapat ijazah ni dengan Prof. Boleh faham di situ. Masya Allah. Terima kasih Prof. Penambahan ilmu untuk kita semua dan moga dapat memberi manfaat. Jumpa lagi Prof untuk pertemuan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang ikuti Bola Bicara ini menerusi rancangan syariah dan perundangan. Kalau mungkin kita nak faham lagi, nak tahu lagi, jom dengarkan semula rancangan ini. Buat carian sahaja di dalam platform online kita dekat YouTube, dekat Facebook. Cari sahaja rancangan syariah dan perundangan. Kita boleh belajar sama-sama memahami tentang undang-undang dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kesalahan ataupun undang-undang syariah. Okey, kita berakhir di sini. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama kita dan kekal bersama IKIM sebab lepas ni ada lagi perkongsian bersama anda. Kekal di IKIM, inspirasi, Inforia Islami. Sesungguh-sungguhnya kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Pada suatu masa dahulu,
Di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, tertaluk kepada terma dan syarat. Ayo serta e-kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untuk